Okay guys, kembali semula dekat video ketiga kita. Alright, video ni saya nak korang take note. Kalau boleh jangan skip, jangan ada kalau boleh fokus lah. Sebab apa? Video yang kali ni ada 9 langkah untuk korang buat copywriting yang power dan ayat iklan dan promosi. Nampak saya pun terabur ayat sebab saya excited untuk this topic, which is cara buat copywriting power untuk ayat iklan dan promosi. Okay, sebenarnya dia ada beberapa 9 langkah. Yang saya akan tunjukkan ni 9 langkah. Okay, langkah ni langkah yang you guys kena buat dan juga test. Yang ni yang penting sebenarnya. Sebab ni dia akan very technical sikit lah. Dia akan, you guys perlu menulis. Saya akan present dan juga you guys sendiri kena tulis sendiri korang punya produk market, tulis korang punya copywriting sendiri untuk produk ataupun business korang, so that korang sendiri faham apakah you guys punya value, you guys punya USP, you guys punya offer to the customer. So that's why topik ni kalau boleh janganlah skip, kalau boleh jangan skip dan juga teruskan tengok sebab dia ada 9 langkah. 9 langkah ni semua sangat penting dalam dunia copywriting ni. Okay? Alright, so nombor 1 sekali adalah korang kena kenali pelanggan korang. Korang kenali pelanggan anda lah. Okay, ni langkah yang pertama sekali. Okay, so you guys kena faham, pelanggan ni dibeli dengan emosi tau. Dia beli dengan emosi. So, dia bukan beli sebab fakta ke apa kan. Dia beli sebab dia ada emosi. Contoh macam saya ada tulis ni, dalam copywriting anda kena pastikan mesej kita tu kena dengan mereka yang kita sasarkan. Kalau target kita mak-mak, mesej pemasaran mesti kena dengan mak-mak. Takkanlah dekat bapa-bapa pula kan. So, macam tak kena. So, that's why you guys kena kenali pelanggan korang. So, kalau pelanggan korang lelaki, you guys kena tulis cara-cara lelaki. Kalau perempuan, mungkin kena ada ayat macam sis kan. So sis. Macam lelaki pula bro ke bosku ke kan. Itu adalah biasa, normal dalam dunia orang kata apa, menjual lah. You guys kena faham customer korang. Okay, lepas tu korang kalau contoh saya bagi contoh yang terdekat adalah kalau target korang yang nak kurus okay, mesej pemasaran mesti beri inspirasi pada prospek kan, yang ada masalah berat badan. Okay, so takkanlah kalau you guys jual produk kurus and then korang tunjuk badan-badan yang besar saja kan, mesti korang tunjuk gambar yang ada six pack, kena ada gambar sadar ataupun gambar yang before and after, before kurus sekarang before besar sekarang kurus contohnya lah. So mesej pemasaran mesti sentuh perasaan mereka, kena sentuh perasaan, kena macam sampailah kena hati aku macam tu. Contoh iklan ni lah, kalau korang tengok masa raya, iklan-iklan Petronas semua kan. Dia orang buat video yang sentuh emosi orang, which is padahal jual minyak kan. Tu tak ada kena-mengena lah, tapi ni dia orang dah konsep lain lah. So dia orang nak buat something yang macam lebih menyentuh emosi bakal pelanggan orang. So itu yang diorang buatkan. So you guys kena faham mesej mana mesti sentuh perasaan mereka. Tak kisahlah baik ke produk korang ataupun kalau korang abaikan emosi diorang, mesti sales korang akan drop. So you guys kena tahu apakah selling point ataupun buying button diorang tu sendiri. You guys kena study macam tu. Okay, lepas tu you guys kena buat market segmentation. Okay, so produk yang korang jual mungkin ada beberapa kategori lah. So korang kena segmentkan market korang. So korang tak boleh buat satu copywriting untuk semua jenis segmen. It's not like that. You guys kena ada segmen korang. Contoh saya ada tulis ni segmen 1, contoh produk tadi saya cakap kuruskan badan. Segmen 1, wanita suri rumah yang masanya agak fleksibel dan boleh ikut jadual makanan dan senaman. Okay, so maksudnya dia memang ada masa lah untuk buat workout ataupun pergi gym ke kan. Okay, segmen kedua pula, wanita bekerja kurang masa. So maksudnya dia dah tak ada masa lah. And then segmen ketiga, lelaki bekerja. Mereka mungkin bukan nak kurus, tapi mungkin nak tingkatkan tahap kesihatan, kurangkan gula lah contoh. So you guys kena faham, produk kuruskan badan ni kalau korang aim for wanita sahaja, you guys kena tulis cara wanita. Tapi kalau aim for lelaki juga, you guys tak boleh gunakan konsep yang sama, taktik yang sama, copywriting yang sama. So you guys kena ada 3 market segment yang berbeza dengan copywriting yang berbeza-beza, so that dia lebih kena dengan you guys punya feel, orang kata boleh kata macam feel lah, macam the buying point lah. Kalau you guys tulis macam sis nak kurus sis, contoh lepas tu lelaki pula baca, memang tak kena lah. So that's why sales meredum. Ada orang PM tapi orang tak blue tick je kan. So itu yang kita tak nak. Okay, lepas tu you guys kena bina customer avatar. Okay, so
Benda ni sangat penting. Okay, so apakah maksud avatar ni? Okay, saya terangkan. Uh, Customer avatar ni maksudnya ciri-ciri pelanggan yang ideal yang korang nak cuba marketkan. Okay, so apa yang maksudnya adalah you guys kena faham detail customer orang. Okay, contoh saya ada bagi 3 contoh yang you guys boleh gunakan. Contoh, korang kena tahu latar belakang diorang, bakal pelanggan korang punya latar belakang. Contoh pekerjaan diorang, pangkat apa? Kalau kerja 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 technician, lepas tu pangkat eksekutif. You guys kena tahu diorang punya latar belakang tu. Lepas tu lokasi tempat tinggal, dekat mana diorang, contoh korang boleh deliver dekat Damansara je, takkan korang nak market dekat Sabah Sarawak juga, kan? Sebab ramai orang yang cakap produk saya ni saya nak satu Malaysia tau. Memang betul, bagus, tapi uh, orang kata beragak, kena beragak lah, kena berdiri di bumi yang nyata lah, bahasa dia kan, senang cerita lah kan. Saya pun kenalah cakap benda ni kan. Lepas tu you guys kena tahu pendapatan diorang, berapakah gaji diorang sebulan. Lepas tu berapakah gaji rumah diorang, contoh macam dengan suami isteri berapa and such. You guys kena tahu benda tu. Lepas tu adakah diorang single ke, berkahwin ke, ataupun bercerai ke, status perkahwinan ni kena tahu, umur, ini basic lah, umur, jantina, hobi, ni semua basic. Umur, jantina basic lah, hobi contoh kalau produk kurus tadi. So takkan hobi dia orang makan pula kan, yang you guys nak aim kan. So hobi dia mungkin orang kata apa, jenis yang orang kata apa, aktif berjalan, bukan bekerja, yang sentiasa berada di office bekerja kan, tapi dalam masa sama mungkin dia ada minat dalam menyimpan, I don't know, menyimpan barang-barang collectibles ke kan, contohnya lah. So you guys kena tahu sampai detail tu. Okay, alright. Lepas tu cabaran, you guys kena tahu cabaran apa yang diorang lalui every day. Bagaimana kehidupan seharian diorang. Contoh kalau diorang ada masalah, saya ambil contoh kalau diorang bila dah makan malam, tengah malam pun diorang still makan lagi, contohlah kan. Tapi diorang nak eliminate benda tu, tapi diorang tak tahu apakah solution yang terbaik. So that's why kalau korang tahu cabaran yang diorang hadapi, lagi bagus. Okay, lepas tu apakah kesukaran yang mereka hadapi dalam kehidupan seharian. Betul lah kan, kalau dia makin makan tengah malam kan, bila dah malam dah makan, tengah malam makan lagi, apa yang akan berlaku? Obesity, darah tinggi, kencing manis, macam-macam penyakit. So nampak, saya dah dapat grab attention dia by dengan menggunakan penyakit-penyakit tu. And then nombor 3, apa yang membuatkan mereka tidak berubah. Nampak, benda ni pun sama juga. Sometimes dia orang ada intention nak ubah, tapi motivasi tak ada. So that's why lah, you guys kena faham cabaran dia supaya korang boleh letak benda ni semua dalam copywriting korang. Nanti saya akan tunjuk apakah contoh-contohnya lah. Okay. And then kita ada online behavior. Yang ni paling penting. Sekarang ni you guys kena tahu online behavior bakal pembeli lah sebenarnya, sebab semua orang sekarang kita di dunia digital. You guys kena tahu apakah online behavior diorang. Okay, so nombor 1, aplikasi apa mereka gunakan. Contoh kalau produk kurus kan, mungkin diorang menggunakan GrabFood banyak, ataupun Foodpanda kan, betul tak? Sebab dia ada kena-mengena lah. Kalau benda selalu nak makan, mesti dia ada apps seperti McDonald, Foodpanda, GrabFood, semua benda yang apps yang makanan. So that you guys boleh tahu, okay, bila dia ada ni semua, mungkin dia ada issues makan, eating disorder ke kan, asyik nak makan je kan. So nampak, so website apa yang mereka suka layari. Contoh macam dia, kalau dia apa, dia as a person, individu, mungkin dia selalu buka Facebook, Instagram, Twitter ke kan, ataupun website-website seperti Cakap Keli kan, untuk dia baca. Lepas tu pada waktu bila mereka online, benda ni you guys kena tahulah bila diorang ni aktif sebenarnya. Okay, alright. So lepas tu ni contoh customer avatar yang saya boleh tuliskan lah. Seperti yang saya tulis ini, Alif ialah seorang eksekutif IT di sebuah syarikat konsultan di Kajang, berumur 31 tahun dan sudah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Okay, so nampak tu avatar pertama dia. Lepas tu pendapatan bulanan beliau adalah 4,300 sebulan. Tugas seorang eksekutif IT menyebabkan Alif bekerja sehingga 14 jam sehari dan waktunya tidak menentu. Kesihatan Alif terjejas dan dia mempunyai berat badan yang berlebihan kerana tak berjaya kawal makanan dan jarang bersenam. Nampak? Sebab apa dia ada 14 jam, dia bekerja sampai 14 jam sehari. Waktu makan pun tak menentu. So, lebih memburukkan keadaan, Alif jarang buat aktiviti yang menyihatkan bila pulang ke rumah. Dia baring berjam-jam lamanya sambil melayari page di Facebook. Nampak? Kita dah tahu dah. Dia buka apps apa, website apa. Nampak? Tu aktiviti online behavior dia lah. Okay, pantang isi masak, dia makan dengan berselera. Okay, itu dia punya
dia punya interest lah. Okay, Alif buat pemeriksaan doktor dan dia dapati mempunyai tanda-tanda penyakit kencing manis kerana tahap gula tinggi. See? Nampak? Cara cakap tadi mengenai cabaran yang dihadapi. Okay, lepas tu doktor menasihatkan Ahmad supaya Ali. Doktor menasihatkan Ali supaya menurunkan berat badan. Nampak? So, doktor dah suruh dia turunkan berat badan. So, dia pun kenalah cari berat badan solution kan. So manalah dia punya ayat, manalah sempat, itulah alasan yang Ali berikan dengan beranak kajian yang dihadapi. So itulah cabaran yang dihadapi, betul. Dia tak ada masa. Alif cuba bersenam pada hari Minggu. Harapan dia tinggi. Dia cuba, dia still cuba. Dia bukan nak kurus sangat pun, bukan nak jadi macam model Korea. Cukuplah sekadar sihat. Tapi cabaran dia lagi sekali adalah malangnya dia gagal konsisten. Setelah beberapa kali bersenam, berat badannya tak turun pun. Dia penat. Akhirnya Alif kekal dengan tabiat lama. Semua orang pun mati satu hari nanti katanya. Itu bahasa-bahasa dia lah. Okay, so ini adalah contoh customer avatar. You guys kena be very detailed. Kena buat storytelling dekat customer avatar korang. So you guys kena faham apakah dia orang punya masalah, cabaran, behavior dia orang, apakah latar belakang dia orang, nampak? Semua ni dah dalam satu konsep. So you guys kena buat benda ni. Trust me, bila you ada benda ni, lagi senang korang buat copywriting korang. Trust me. Okay? Alright, so ini adalah untuk langkah pertama, contoh customer avatar yang kenali pelanggan anda. So ini adalah langkah yang pertama baru. So selepas ni saya akan present pasal langkah kedua pula, which is langkah kedua. Stay tune untuk video next lah. Okay? Alright, thank you so much. Assalamualaikum.